Hello? Hello, siapa ni? Amirul? Ya, ya coach. Okey. Baik. Amirul di tarian. Okay. Sekejap. Okey, Amirul, ada apa-apa yang you nak tanya ataupun nak bincang? Silakan, Amirul. Saya nak share sikit coach. If 100 USD deposit, adakah dikira sebagai cukup untuk buat trading? Sebab kalau ikut nak cari inconsistent, kalau kita guna demo untuk satu-satu benda yang saya dah try demo dah dalam 5-6 bulan lah. Tapi once kita execute kita punya modal, dia jadi feeling tu lain. Okey. Dia jadi macam risau sikit. Exactly saya dah join pun daripada 2017 lah, baru lagi. Sampai sekarang. Okey. Dia punya kadang-kadang market tu dia ikut kita. Bila kita sampai satu masa kan, dia lari daripada apa yang kita plan. Betul. Okey, jadi yang bila time dia ikut kita tu, kita kira dah cuba follow market tu. Kira betul-betul lah follow market tu. Kita adalah entry layer apa semua. Tapi once kita tersilap sikit je, habis kita punya deposit. Okey. Cuba you rungkaikan soalan ini sebab soalan nombor satu ialah problem dengan isu yang dikatakan pasal ni kan, iaitu adakah modal 100 USD cukup untuk kita lakukan konsisten ke tidak? Itu soalan you pertama ke? Ya. Okey, soalan kedua ialah bila dah cuba demo, mendapati isu demo ni pula masalah dia ialah demo kan. Jadi mungkin lebih nampak mudah dan juga boleh jalankan, tapi bila kita turn pada 100 USD dia jadi tak semudah seperti itu. Ataupun Ya, berapa jumlah. Lepas tu teruskan, apa lagi soalannya? Yang ketiga coach, dia punya emotional. Once kita terlalu banyak win, kita profit, tapi kita nak melabur lebih tinggi, daripada situ kita start broke semua amount. Okey, sampai situ je coach. Okey, bila dah yakin kita pun tukar, maksudnya masuk lot lebih besar ataupun akaun lebih besar lah. Ya. Okey, macam ni. Saya akan cuba jawab dalam bentuk mungkin satu sudut saya akan jawab dalam bentuk screen share jugalah. Okey, sekejap. Okey, sekarang ni saya rasa satu soalan yang baik sebenarnya sebab antara benda yang saya perasan ini memang satu benda common yang problem lah. Sebab soalan modal 100 USD cukup tak cukup tu, saya berpendapat, ini saya punya pandangan awal daripada peringkat awal, iaitu saya lah personal dan saya minta maaf lah kepada cikgu-cikgu lain, mungkin dia hentam saya ke, marah saya ke, kata bodoh, pergi bagi nasihat macam ni, bangang aku buat lagi ke. Saya minta maaf Tapi pada saya ialah modal kecil ni kan, memang susah nak kaya atau nak jadi besar. Saya punya pandangan. Tak semestinya betul, tak semestinya salah, atas masing-masing. So yang kedua, iaitu isu dari segi modal kecil ni, iaitu pasal apa? Pasal dia ada beberapa sebab kenapa saya cakap macam ni. Satu ialah bila modal kecil, kita ada tendensi untuk macam gunakan lot besar sikit supaya dia grow cepat atas alasan kita rasa dia lambat lah. You bayangkan you dapat 10% sebulan daripada 100 USD, apa yang you rasa? Memang kita rasa macam aduy kan, memang tak best lah kan. Jadi ini satu benda ni sebab penat kan. Jadi ini yang kita nampak lah. Jadi pada saya lah sebenarnya strategi dia tak kisah modal ni, kita patutnya fokus kepada modal kecil ni ialah kepada bina skill kan dengan akaun sebenar. Akaun sebenar tu tak kisah berapa nilai, macam 100 USD sebab bergantung kepada kita punya risk tolerance kita ataupun toleransi risk kita lah. Jadi bila kita sebut bina skill, maksudnya ialah cuba jangan tengok duit. Kan, tapi tengok pada berapa peratus buat pada contohnya ialah seminggu ataupun dalam kes ni saya recommend ialah 1 bulan. Tengok dalam 1 bulan tu. Jangan tengok macam seminggu berapa 3 bulan. Sebab contoh kalau you tengok 10 USD kan daripada 100 USD, obviously kita akan rasa penat lah. Kita akan rasa penat Daripada 100 USD kita akan rasa penat. Memang rasa penat, confirm. Tapi kalau kita lihat daripada sudut skill,
sebenarnya kita ada skill sebenarnya buat 10%. Jadi 10% ni kalau kita buat untuk 12 bulan, kita akan sebenarnya buat 120% di mana itu sudah menyaingi dan juga sudah melebihi daripada pasaran-pasaran equity di Asia, di Amerika kan, dan pasaran-pasaran juga yang lain sebenarnya. Jadi kebanyakan kita ni kadang-kadang kita tak sedar yang kita dah ada kebolehan trading sebenarnya dan kebolehan buat tu. Tapi bila kita terlalu target macam duit, bermaksud ialah kita mungkin nampak duit lah, dan duit tu sebenarnya boleh bawa kita kepada benda-benda yang macam emosi dan sebagainya. Sebab bila sebut duit ni, kata Tony Robbins kan, dia kata ialah isu duit juga ialah isu apa tahu, iaitu isu sebenarnya berlaku. Dia dalam buku dia panggil Money Master dia tulis, dia kata kalau pasal duit ni kan, dia ibarat macam orang ni macam zaman primitif balik tau. So duit ni, kalau kehilangan duit tu dia rasa macam, kalau zaman primitif tu maksudnya dia berada di gua, ibarat orang dalam gua sedang ketakutan untuk macam ada satu bear, dia panggil grizzly bear, datang nak tangkap dia, nak bunuh dia. Dia rasa macam tu. Maknanya hilang duit tu perasaan sampai takut macam tu. Kan, sebab fear of losing adalah fear number one. Dan kata apa tu dalam buku Intelligent Investor oleh Benjamin Graham, which is saya sangat recommend you baca buku tu. Buku tu sangat lama tapi sangat bagus. Dia katakan pasal duit ni memang otak kita ada link khas kepada emosi duit tu, dan emosi tak sama emosi yang lain. Sebab tu kita tak boleh nak kontrol diri kita, sebab emosi tu lebih kuat daripada kita sendirilah. Itu yang berlaku yang pertama. Jadi maksud saya sekarang ni, kita patah balik pada skrin saya, iaitu masalah duit ni satu masalah yang sangat besar lah. Sebab kalau kita tengok macam tu, kita mungkin ada kemungkinan nak duit, dan fear of losing money is not punya fear yang biasa tau. You akan rasa macam nak balas dendam, vengeance, ataupun you rasa macam aku nak apa tu sakit hati, dan you mula guna lot lebih besar untuk cover secepat mungkin loss tu, dan sebenarnya dia akan akibatkan lagi loss dan loss lah. Itu untuk jawapan yang pertama. Saya cuba maintain juga, tak nak terlalu menerangkan, tapi you dapat dia punya konteks ataupun you boleh comprehend apa yang patut. Okey, untuk kes demo pula, demo ni memang 100% lain. Sebab reason dia lah, sebab dia ni ada banyak reason tau, dia 100% lain. Satu ialah, kalau you nak faham kenapa demo ni 100% lain, satu ialah kena lihat sebenarnya demo ni ialah bukan duit sebenar lah. Bukan duit sebenar. Jadi emosi dia totally berbeza. Kan ada orang yang demo ni profit je, bila masuk secara account live, apa berlaku ialah memang hancur lebur. Kan? Dia hancur lebur. So ada juga yang tanya dekat YouTube, nanti saya akan jawab. Saya nak share pada dia. Jadi hancur lebur. Jadi bukan duit sebenar, dan juga dia juga melibatkan emosi. Satu lagi, kalau you perasan, demo ni masalah dia ialah dia modal besar. Dia modal besar. Tak silap saya, kebanyakan mostly ialah paling kecil 3,000 USD. Ada yang 1,000 saya jumpa, tapi 3,000 USD. Jadi bila you berlatih, contohnya saya tanya you mungkin saya ambil contoh, mungkin contoh saya ni mungkin tak, you rasa macam tak berkait sikit, tapi saya cuba bagi contoh juga. Contoh macam ni. Saya mungkin cerita experience saya. Saya minat main gitar tau. Masa saya sekolah tu, saya minat main gitar. Kan saya masuk MLSM, Kulim, dan masa tu semua orang main gitar je, jadi saya berminat main gitar. So jadi bila semua orang main gitar tu, dan obviously pada zaman saya lah tahun 90-an, kita tak dibenarkan bawa gitar tu pada asrama. Jadi gitar selalu kita suruh lah, daripada kena check dengan warden apa sebagainya kan. Jadi apa yang kita buat lah, bila kita ada masa kita akan training gitar tu, faham tak? Jadi seminggu sekali bila keluar outing, kita akan pergi jamming. Enggak, saya bagi contoh. Saya kata contoh ni mungkin relevan tak relevan, tapi saya nak cerita ni kan, benda ni. Jadi bila you ambil gitar tu, kan you training dengan apa tu, gitar kapuk, dan you pergi start pakai gitar current, totally different punya feel bang. Kan totally different punya feel kan. Jadi nak main tu dia tak selancar seperti you main pada gitar kapuk tu. So itu satu sudut menunjukkan ialah, kan, kalau you ada akaun yang berlainan, bermaksud ialah satu $3,000 dengan demo, dengan satu lagi you main real, dia memang totally benda yang berlainan. Jadi you kena face real situation dengan real punya material lah. Mungkin saya bagi contoh lagi satu yang lebih relevan, iaitu saya berpendapat macam ada sebahagian daripada yang kecil, sebahagian kecil tak ramai, iaitu menggunakan sebagai nak main akaun real tapi pilih kepada akaun sense. Saya tak kata benda tu salah, saya kata which is bagus pasal you nak get realization you menggunakan account sense. Tetapi percayalah, dan pengalaman saya pun, dan saya pun pernah start dengan sense, saya berpendapat ialah selagi kita duduk di main account sense, selagi tu kita tak boleh nak grow. Pasalnya dengan alasan ialah kita tak facing the real situation, which is kita punya emotion ataupun mindset ataupun kita punya feeling dari segi kinestetik ni,
kita tak rasa benda tu real dan kita ada benda-benda sedikit yang kita macam trade tu macam lebih kurang dan kita tak kisah pasalnya duit tu kecil. Jadi pengalaman saya sendiri trading account $100, $1,000, $10,000, $100,000 dan saya pernah trade bukan account saya, millions, adalah totally different ball game. Perasaan dia, walaupun spread lebih kurang sama, walaupun sebenarnya saya tak boleh tengok balance tu besar merah dan dia macam bagi saya satu tekanan sikit. Itu pengalaman saya. Jadi apa yang saya nak highlight pada you ialah nak tak nak pun you kena start real experience untuk manage account tu. Dia sangat berbeza berlatih dengan basikal tiba-tiba nak naik motor selalu bawa motor kecil tiba-tiba nak pergi bawa superbike. Sangat berbeza. Kereta biasa you bawa let's say kereta yang horsepower rendah dengan tinggi adalah lain. You pakai kereta Continental yang lagi high value adalah lain. Jadi apa yang saya nak tekankan pada you ialah kan kita balik pada slide ni ialah memang kita kena pergi kalau boleh sebanyak mungkin experience dalam live trading dan dia sangat berbeza dengan manage akaun kecil maupun besar. Dan saya pernah hubungi satu orang nama dia Pak Indra yang juga share, mungkin saya akan panggil dia dalam Zoom ni kan sebab dia sangat membantu dari segi trading dan dalam kita punya group. Jadi dia kata coach dan dia orang Indonesia dan dia kata coach kan masalah saya dulu saya selalu depo 100 USD dan saya cuba buat besar. Kan akhirnya bila dah besar memang terus hilang duit saya tu kan. Jadi apa yang saya buat adalah daripada saya depo 100 USD setiap bulan ambil daripada gaji saya, dia ni dosen, dia ni tenaga pengajar, dia cikgu matematik. So apa yang dia buat ialah dia kata 100 USD 10 bulan dia simpan, 100 USD dia dapat 1000. Jadi dia kata kan dia punya trading berubah bila akaun dia tu dah besar, jadi trading dia berubah dan dia lebih profitable. Tapi dia tidaklah menggunakan 1000 USD tu guna duit besar. Dia guna management 100 USD juga. Jadi point saya ialah sebenarnya cuba tukarkan ataupun cuba highlight kepada perkara-perkara macam ni kan. Maksudnya sangat berbeza experience dengan akaun yang berbeza dan sebenarnya emosi juga berbeza supaya you boleh faham dari segi bentuk yang sepatutnya lah. Contohnya ialah kan kalau boleh you trade akaun real sebab saya rasa ini sangat penting dan kalau boleh you facing reality. Reality tu maksudnya ialah jangan sorok simpan tapi cuba juga share dengan orang lain, pertontonkan pada orang lain sebab bila you start pertontonkan you tahu beban tu pada you dan you akan start fikir lebih dalam kan. Saya rasa the reason kenapa orang tak boleh trade ataupun tak profit ataupun tak konsisten, tak boleh grow ialah kerana dia tak take the whole responsibility dan dia tak own kan dia punya decision tu secara keseluruhan. Itu saya berpendapat So jadi konsep emosi lain ni memang emosi lain lah kan. Sebab bila trade kan, bila dah berjaya kan, you akan tukar lot lebih, itu normal. Macam saya pun sama. Even ada bincang, dia kata, saya tak silap saya 2-3 hari lepas, dia ada share pada saya, dia kata, the reason kenapa orang fail dia nampak ialah kerana dia tukar lot size bila entry tu dah berjalan, kan dia tukar lot size lebih besar, kononnya market akan pergi, last kali market tu reverse. Jadi pada saya lah, emosi lain ni ialah kerana kita ada simptom. Ni normal, simptom of course satu ialah tamak, tapi sebenarnya kita ada masalah dipanggil gambler's policy. Kan, gambler's policy. Gambler's policy ni maksudnya ialah dia ingat ataupun nama dia ialah recency bias lah, recency bias. Recency bias ni maksudnya ialah iaitu kita ada tendensi kita ingat kejayaan lepas, kan, kejayaan lepas akan menjamin kejayaan akan datang. Lepas akan jamin kejayaan datang. So ini problem Ini problem besar yang orang tak perasan. Kejayaan lepas akan jamin kejayaan akan datang. So maksud saya ialah problem ni berlaku bila kita ingat iaitu benda ni akan terhasil ataupun benda ni boleh jadi manfaat yang lebih detail kalau kita rasa ialah kita menang lepas kita akan menang akan datang. Ini satu benda yang big problem. Sebabnya kejayaan lepas kan sebenarnya langsung 100% tidak menjamin kejayaan akan datang tau. Jadi pada saya lah, kan pada saya sebenarnya satu konsep saya nak kongsikan pada you semua kat sini ialah walaupun hebat macam mana dewa, langit, petala, bumi kan menggunakan semburan aura kejadah semua kan. Jangan kita yakin setiap kali kita trade tu kita mesti always tahu aku trade ni ialah 50-50 sama ada aku loss ataupun aku profit. Kan walaupun kita ada setup yang the best pun sama ada aku loss atau profit. Memang kita ada setup the best dan juga kita menjadi seasonal trader. Tetapi satu sudut ialah apa yang kita kena faham ialah benda ni akan boleh mengawal kita kalau kita tak kawal dia. Maksudnya ialah kita ada keyakinan lebih. Kan walaupun kita ada keyakinan kita set in mind. Kan akaun ni aku nak masuk akaun risk. Okay fine aku nak naik risk. Tetapi pada sama juga cuba highlight kepada aku tahu benda ni 50-50. Kan saya always take forex ni as a 50-50. Walaupun saya tahu benda ni nampak banyak kali nampak pun. Memang saya ada increasekan lot untuk certain account.
tetapi saya tahu akaun tu adalah kategori risk yang macam mana. Jadi pengurusan sangat penting jugalah. Untuk pengetahuan Amirul, you cakap you baru lagi you rasa dalam beberapa tahun trading, tapi saya berpendapat soalan you detail. Jadi soalan detail maknanya you sedang gain experience ataupun insight daripada trading, which is very good pasal kita bincang benda ni. Sebab benda ni ialah realistic trading kan. Ramai orang mungkin pertontonkan dekat luar lah, tengok $100 jadi 10,000 dalam masa 3 minggu, dalam masa 2 hari kan. Mungkin orang banyak tunjuk macam tu. Tetapi hakikatnya mungkin masa tu menjadi tapi masa lain tak menjadi. Kan? Dan masa lain bila jadi, ialah dia dah kaput semua kan. Kita duduk trade seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Minggu keempat boleh habis semua yang 3 minggu lepas. Kan kita trade sebulan, 2 bulan profit, yang 3 bulan lepas boleh habis semua yang 3 bulan yang last kita trade boleh habis yang 2-3 bulan lepas kita tu. Jadi kena ingat kat sini, iaitu mesti ada, iaitu faham market probability dan always stick pada plan, jangan tamak. Dan saya akaun saya kan, ada yang melebihi ratus ribu ada. Kan ada juga yang puluh ribu ada, yang ada belas ribu ada. Tetapi setiap akaun tu apa yang saya guna ialah saya still mengguna jaga lot. Saya still jaga lot macam mana. Kadang-kadang nak suruh, baik aku masuk $100, $10 satu pip. Ada, memang ada. Tapi saya tahu risiko tu dan saya tak nak ulang lagi. Kan? Jadi apa saya buatlah, saya diversify beberapa akaun dan saya gunakan lot-lot yang kecil. Macam akaun yang besar $1,000 pun, mungkin kebanyakan orang rasa besar, $1,000 pun, saya still menggunakan 10 sen lot. Still menggunakan 10 sen lot. Kan, padahal yang 500 pun guna 10 sen juga, tapi 1,000 saya guna 10 sen juga. Kan, even yang 5,000 pun saya start dengan 20 sen juga. Kan, bila saya dah start 20,000, baru saya masuk lot 50 sen. Jadi itu beza dia. Pasal apa? Penggunaan lot ni ialah, iaitu you kena faham dari segi ubah. Kan? Ubah dari segi, contohnya jangan masuk satu solid tapi you boleh masuk banyak kali untuk counter ataupun you tersilap. Itu komen saya lah. Panjang sikit lah untuk komen ni. Dan Amirul macam mana? Okey? Amirul masih di talian ke? Oh, Amirul dah unmute. Amirul okey? Ya, okey coach. Alright, baik. Okey. Terima kasih Amirul. You berapa lama dah follow Road 30? Kita ada 15 minit lagi ya. Email yang paling lama saya dapat 2017 dalam bulan 4. Daripada Biru sendirilah. Okey. You rasa macam mana Road 30 ni membantu tak dari segi you trading macam mana? Apa you punya feedback pasal program kita buat cara online dan sebagainya? Setakat you follow ni. Alhamdulillah ada sistem ada juga membantu, kira bukan sikit lah, banyak jugalah. Kita sebenarnya bukan 100% nak cerita tentang skill siapa lagi hebat, sebab tak ada skill yang siapa lagi hebat. Sebab banyak ada skill saya follow, ada juga yang lebih. Tapi dia lebih bercakap kepada macam mana kita kontrol emosi untuk trade. Skill sebab sebelum ni pun saya dah fikir, saya ada juga cari skill mana yang orang kata yang perfect. Ya. Kalau boleh kita entry sharp, exit pun sharp. Ya. Tapi tak ada lagi. Yang ada sekarang ni kita antara prinsip yang saya guna antara 3 je. Saya banyak guna 3 ni lah. Win kecil, win besar atau loss kecil. Lain daripada macam mana? Sebelum ni saya banyak risk account. Bila saya fikir lagi besar kita letak, lagi banyak kita dapat. Tapi saya lupa yang sebenarnya pasal loss besar. Loss besar dia pakai account, banyak account blow. That's why saya pertahankan 3 prinsip dia lepas ni. Dia lebih kepada loss kecil, win besar atau win kecil. Tapi majoriti yang akan kita dapat win kecil. Ya. Yang saya sebenarnya setuju sebenarnya pendapat tu sebab sebab bila kita loss kita besar, sebenarnya dia ambil modal kita dengan banyak sebenarnya, menyebabkan kita nak masuk lagi position tu tak boleh dah. Kan? Dengan akaun yang sama. Tapi kalau kita ada loss kecil dan juga kita win juga kecil, tapi disebabkan kita ada banyak balance modal tu, kita boleh win lagi banyak sebenarnya. Ya, betul coach. Bagus. Yang kedua, saya ada belajarlah dengan ada 2-3 orang cikgu lah. Tapi still cikgu tu kata cari lagi cikgu lain untuk tahankan untuk learn lagi banyak tentang, antara dia suruh lah SNR. Ya, dia kata learn. Dia kata certain cikgu ada ajar SNR tapi ada yang dia tertinggal. Belajar kat satu lagi cikgu, mungkin dia ajar untuk top up sama tapi untuk top up ya. Tapi jadi, buat masa sekarang banyak saya kurang dalam SNR je lah kurang.
kebanyakan dia adalah certain yang saya tahu. Sampai situ je. Jadi apa komen you pasal benda tu? Apa komen, kita tak kata cikgu sebarang cikgu spesifik, cuma kita cerita dari segi konteks pembelajaran kita. Apa pandangan you pasal tu? Pandangan peribadi you. Okey, pandangan peribadi. Orang kata tak semua orang kata tekak kita sama. If contoh dia, if Milo saya kata sedap, tak semua orang kata Milo tu sedap. Ya, maksudnya apa yang kita dapat tak betul-betul kadang-kadang tak sama apa yang cikgu tu nak sampaikan. That's why dia suruh top up dekat certain cikgu. Ada certain cikgu mungkin orang kata dapat apa yang kita nak, tapi sebenarnya dia sama je dengan cikgu-cikgu sebelum-sebelum ni. Cuma orang kata apa yang kita dapat tu mungkin lebih faham. Jadi you setuju tak dengan kaedah tu? Ataupun peribadi ni, kita cakap peribadi, maknanya you punya personal opinion, you rasa setuju nak membuat ke arah tu ke macam mana? Setuju, contoh macam untuk top up tu saya rasa setujulah. Sebab kita bukan nak ambil fully salah satu nak tukar-tukar teknik tak. Kita nak guna teknik yang sama, cuma kefahaman dia lebih. Okey, baik. Jelas. Okey, so sebenarnya betul lah tu, cantik lah tu. Maksudnya ialah satu sudut lah kita kena sedar apa kita buat. So satu sudut apa yang saya nak highlight kat sini ialah dia tak ada masalah kita nak top up sebanyak ilmu, tapi pada sama jangan terlalu confuse, sebab masalah ilmu ni ialah orang ingat lagi banyak aku belajar, lagi banyak aku tahu, tapi sebenarnya tahu tak semestinya boleh buat. Pasal lagi banyak you tahu, lagi banyak you nak susun dia punya parameters untuk buat decision tu. Di mana saya sendiri pun ada experience, terlalu banyak indikator, terlalu banyak teknik saya tahu, boleh kata semua teknik saya tahu. Dan sekali apa yang saya buat adalah mentor saya cakap you kena balik dengan basic, back to basic. Dan sekali kita balik pada basic apa yang dekat MetaTrader tu je. Dan apa yang saya nak highlight pada you ialah iaitu kena ada kesedaran di mana nak top up ilmu, mungkin angle technical tu bagus, tetapi jangan lupa sebenarnya walau macam mana pun strategi, maksudnya lah teknikal ni hanya, tak kira lah secara fundamental ke, secara teknik analisis ke, hanya 20%. Kan kita hebat, walau macam mana hebat walau macam mana pun, kita still 20%. Kalau exam tu tak lepas lagi nak lulus So jadi pastikan juga yang 80% tu dari segi mindset minda, dari segi psikologi, mindset minda, dari segi emotion dan juga dari segi kepercayaan, belief yang kita bincang dengan Razin tadi, itu antara benda yang utama juga kena explore. Kan macam Amirul pun ada cakap tadi, itu dari segi konteks, iaitu pasal emosi kan. Itu adalah psikologi sebenarnya. Jadi kita ingat, kita punya psikologi ni kononnya 100% datang daripada strategi, tapi sebenarnya dia memang ada interlink between those two, tapi dia adalah separate punya entity satu sudut. Okay? Ya, betul Coach. Alright. So, terima kasih Amirul di talian. Alright, sekarang ni kita buka lagi satu soalan untuk siapa-siapa. Yang ni saya kena mute dulu semua untuk siapa-siapa share pada kita lah. Saya nak baca di YouTube ni ada kata untuk part-time trader apa yang perlu dia buat untuk konsisten. Emosi dan mental sangat penting, tak dapat kawal. Betul Jamal. Razi kata depo 1000 USD dapat grow 3K dalam masa sebulan dan bulan kedua, ketiga cloud terus jadi 300 USD semasa. Apa masalah pun saya tak tahu. Razi, coach bila nak sambung belajar Fibotrend, insya-Allah akan datang. Tak sempat ni. Apa pendapat coach berkaitan grup yang provide signal sama ada forex atau community ada bayaran? Mungkin saya tak boleh nak jawab hari ni Latif. Untuk grup signal mungkin saya akan jawab akan datang. Saya mohon you masuk dalam Zoom tu. Walaupun orang cakap Zoom ni curi duit dan sebagainya. Kan saya rasa tak, pasalnya takkanlah dia bodoh sangat. Saya rasa lebih kepada politik syarikat lah. Yang orang nak jatuhkan dia pasal saham dia naik. Okay. Alright, so ada apa-apa soalan terakhir daripada kawan-kawan kita ataupun nak bincang balik ataupun nak komen? Silakan. Siapa tu? Assalamualaikum Coach. Okay, sila ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Syukri. Syukri, sila okay, Syukri. Ya. Saya baru lagi lah dalam forex ni. Jadi ada tak formula atau kaedah untuk menentukan berapa lot yang terbaik lah berdasarkan daripada berapa modal kita. Okey. Macam saya setakat ni modal saya ada berapa akaun $1 saya setakat ni saya cuma trade 0.01 lah. Tapi sekiranya saya punya akaun tu mungkin saya akan grow setiap bulan. Contohlah sekiranya akaun saya tu dah sampai $500 ataupun dah sampai $1,000, berapakah lot yang sesuai
Atau mungkin kalau ada kaedah cara nak kira lot yang sesuai tu, coach boleh terangkan secara ringkas coach? Baik. Alright, terima kasih. Ini saya ambil soalan terakhir lah untuk hari ni. Okay, so untuk kita punya case ni, saya akan tunjuk pada skrin. Dia ada beberapa cara sebenarnya, tapi saya akan bagi cara yang paling simple lah, okay. So nombor satu ialah kena clear ialah apakah yang dimasukkan sebagai risk tolerance. Risk tolerance tu maksudnya ialah toleransi risiko. Apakah yang dimasukkan sebagai risk tolerance ataupun risk toleransi. Maknanya toleransi dan juga dia panggil lagi satu toleransi risiko dan lagi satu ialah risk appetite. Risk appetite. Dia sebenarnya kalau you nak faham modal berapa spesifik nak guna lot ialah dia berdasarkan risiko. Jadi untuk pengetahuan you ialah ni selera risiko lah. Ada orang ambil risiko besar kan, risiko kecil. So dari segi risk appetite ni, antara benda yang you kena jelas ialah iaitu setiap orang ni cara handle risiko dia berbeza. Kan cara handle dia. Ada orang aku duit kecil aku boleh hilang. Ada orang duit besar pun aku tak kisah kan. Dia berani mati punya konsep lah kan. Jadi satulah kena pasti kita ni toleransi risiko kita kat mana dan selera risiko kita kat mana. Tu nombor 2 key point penting sebelum kita jawab pada modal dulu supaya kita ada idea sebenarnya benda ni diambil daripada ataupun dia punya grassroot dia daripada mana. Jadi risk tolerance dengan risk appetite adalah satu benda yang paling penting untuk faham dan you kena faham bila kaedah trading. Kaedah trading dia ada dua. Satu dipanggil discretionary. Kejap saya tulis. Discretionary. Sekejap, nanti saya betulkan sekejap. Okay, discretionary trading. Satu lagi dinamakan sebagai iaitu system based. Okay, system based. So bila discretionary ni maksudnya lah you trading ikut market punya condition. Dia boleh berubah-ubah, you follow. Kebanyakan orang kita ialah, saya nampak lah gaya trading di group Telegram ialah lebih kepada ikut market condition. Maknanya aku akan cut loss bila cut loss. Sebagai contoh, mungkin saya boleh share dekat sini, iaitu, sekejap mungkin saya boleh share dekat sini dari segi konteks, kan contoh. Okay, kita tengok kat sini. Katalah kita nampak kita entry disebabkan ada entry ada entry tertentu di bahagian sini. Katalah kita nampak ini satu entry kan. Kita nampak sini, katalah entry kita dekat sini. Kan kita pun dah start entry dekat sini lah. Katalah kita kena punya ni, kita entry kan. So bila kita dah entry kat sini, kita pun anggap okay aku buy berapa position kan. Dan aku akan cut loss kiranya ada satu BB ataupun ada satu line yang katalah ini BB kan. So katalah ada satu line yang kita nampak aku akan cut dia ataupun aku akan matikan dia bila ada kat sini cut loss kan. Tapi kalau sekiranya market tu tak pergi kat sini aku takkan cut loss. Let's say lah. Jadi dia selalu ikut. Lepas tu BB tu kembang balik, dia pun ikut. Ada orang yang follow macam ni. Ini dinamakan discretionary. So maksudnya lah dia dinamakan sebagai dia akan mengikut market punya movement masa ke masa. Jadi benda ni antara benda yang you kena jelas jugalah. Salah satu benda. Okay. Yang saya nampak ialah dari segi implementation, sekarang ni nombor satu ialah kena faham iaitu apa benda yang dimaksudkan sebagai kaedah trading. Satu dia kena ikut market risk, satu rule based. Tapi benda ni boleh hybrid, dia boleh gabung dua-dua. So satu lagi ialah rule based, maksudnya ialah, ni bukan system based, rule based. Okay, rule based tu maksudnya kita pakai systematic, risk reward ratio. Okay, ini adalah, dia panggil rule based, dia panggil risk reward ratio. Okay, risk reward ratio ni adalah benda yang sangat penting tau. Risk reward ratio, okay. Jadi risk reward ratio ni dia adalah salah satu kaedah yang untuk kita gunakan handle kita punya modal. Okey. Mungkin you kata apa benda ni, mana punchline dia ni? Okey, dia kena ada benda maklumat dulu baru kita boleh bincang Okey, saya bagi kat sini satu contoh lagi Satu benda kaedah you kena jelas lah macam mana nak handle lah. Satu ialah kena pasti dia ada beberapa kaedah. Biasanya dalam workshop saya dah ajar tapi hari ni saya ajar kat sini juga. Iaitu you kena pasti ialah dia panggil, saya punya pandangan ini formula saya ialah dia panggil you punya ketahanan account. Saya tak tahu apa nama dia tapi saya panggil ketahanan account. Ketahanan account ni maksudnya you kena faham pair yang you masuk kan dan juga you punya lot guna tu berapa banyak boleh tahan iaitu maximum floating. Maximum floating lepas tu dia akan bawa kepada margin call lah. Stop out maximum floating hingga MC. Jadi rata-rata kalau you tengok pair yang melibatkan major pair khususnya USD dan sebagainya kita boleh bertahan sehingga 1000 pip. Jadi saya ambil basic dia lah saya ambil kepada 1000 pips. Saya ambil kepada 1000 pips. Jadi biasanya ialah pair biasanya ketahanan dia ialah 1000 pips. Weekly punya pergerakan ialah 800 pips.
Tapi untuk gold, you kena faham pergerakan dia boleh pergi, gold special dia boleh pergi 2000 lebih pips. Tapi saya letak 2000 pips. Jadi maksudnya, bila you entry secara dictionary, you akan gunakan, let's say saya bagi contohnya saya punya formula, yang saya bagi dekat you kat sini, mungkin saya buat dekat belakang ni kot, untuk ni. So saya punya formula dari segi ketahanan pip, formula ketahanan pip. So ketahanan, iaitu saya guna macam ni. Saya anggap $1000 saya, 1000 USD, kan? Kalau saya masuk $1, berapa pip saya boleh tahan sehingga margin call? Apa tu, Muhammad apa tadi? Muhammad Syakir ke apa dia tadi? Muhammad Syukri coach. Muhammad Syukri, sorry. Syukri. So formula ketahanan, 1000 USD, berapa kalau saya masuk 1 USD, berapa saya boleh tahan? Baru saya margin call, berapa? Margin call tu maksudnya habis duit saya, silap masuk. 1,000 lah. 1,000 lah, betul tak? Jadi maksudnya lah, kalau saya masuk post, kan setiap kali saya entry, saya masuk 1 USD, float jadi 1,000, saya akan habis, betul tak? Jadi sebenarnya satu sudut yang kita boleh jelas ialah 1,000 USD ni sebenarnya, ketahanan kita, kalau ikut formula saya kata ketahanan tadi, saya guna formula ni, 1,000 pip ni bermaksud, saya maksimum kalau saya ada 1,000 USD, saya boleh maksimum guna 1 USD je, faham tak konsep dia? Asas dia kat sini dulu. Kalau saya guna lebih, saya jadi kurang ketahanan saya, faham tak? Sebab saya beli market akan patah balik. Tapi masalah ni pula, kalau saya guna 1 USD terus solid, kalau saya float, saya tak boleh nak masuk pos lain dah. Saya dah jadi 2 USD, betul tak? Untuk counter float. Okay? So apa yang saya boleh buat ialah saya guna formula macam ni. 1000 USD ni, kan, saya akan kalikan dengan 0.1%. You jangan baca direct dalam kepala, you kena kira dengan calculator. Dia akan keluar sebenarnya 1 USD untuk post maksimum. Lepas tu formula kedua, daripada sini 1000 USD ni, kan, you akan dapat 1 USD, maknanya kita boleh kata benda ni Y, kan. Lepas tu sekarang ni, ini kita kata X, okay. Jadi sekarang ni, yang kedua ialah kita punya 1 USD ni, kan, you, kalau saya, formula saya ialah saya akan kali dengan 10%, ataupun satu lagi ialah 20%. Biasa saya ambil 10%, kalau saya yakin sikit saya akan ambil 20%. Maksudnya 1 USD ni, dari 1 USD kalau 10% daripada 1 USD berapa? Syukri, 1 USD dan 10 sen kan? So ada 10 sen. So maksudnya lot saya akan gunakan ialah 10 sen per pip sekarang ni. Sebab apa saya guna 10 sen per pip? Pasal saya nak layer. Berapa banyak layer saya boleh guna untuk apa tu trading ni? Berapa layer saya boleh guna? Berapa layer saya boleh guna? 10 je. 10. Jadi saya ada 10 layer. Jadi apa-apa kalau tersilap, saya ada bullet lain tau. Saya ada peluru lain untuk cover dia. Okey. Jadi tapi saya tak bolehlah nak tunjukkan apa tu kaedah macam mana cover dia sebab you kena based on PVM model kali ni, tapi at least you faham formula. Nombor satu dia panggil formula ketahanan. Kan, jadi saya main macam ni sebenarnya. Ini trade asas yang membuatkan saya boleh start buat duit. Saya dekat sini asalnya. Dulu saya macam pening tau. Masuk memang fail. Asyik kena, jadi saya tak tahu macam mana cara dia. Tapi sekarang ni saya menggunakan salah satu ialah formula ketahanan. Ini langkah dia. Okay? So, formula kedua, dia ada banyak sebenarnya. Saya ada 5, 6, 7, 8. Tapi saya bagi yang common saya guna. Nombor 2, risk reward ratio. Risk reward ratio ni adalah benda yang based on yang ni. You boleh hybrid di antara kaedah trading dictionary dengan rule based, ataupun you boleh guna kaedah trading yang lain. Okay, kita dah 1.5. Saya tak nak lebih masa. Okay, sekarang ni risk reward ratio. Risk reward ratio ni maksudnya macam ni. Iaitu you kena faham, kan, berapa awal-awal lagi you kena faham you punya SLTP kat mana. Okay, jelas di mana SLTP, kan, berdasarkan risk reward. Ni saya jawab dua, dia ada banyak, saya jawabkan risk reward. Okay, so sekarang ni siapa yang saya nak jelas, maksudnya kita apabila pastikan kaedah dia, pastikan set stop loss berapa pips dulu, baru establish, kan, ini basic, kita akan pergi lagi akan datang insyaAllah. Pastikan set SL berapa pips dulu, baru establish berapa TP. Contoh, kita tahu, okay, stop loss aku ialah contohnya 50 pips, kan. Jadi automatic, you punya TP berapa kalau kita gunakan risk reward ratio 1-2? 100 TP. Ini contoh basic, 100 TP. Jadi kita kena faham ialah iaitu 100 pip TP. Jadi ini bermaksud ialah dari segi risk reward ratio, kan. Pastikan set SL berapa pip baru establish berapa TP. Jadi ini contoh, gunakan 1:2. Dalam risk sebenarnya ada 1:1, 1:2, nisbah 3. Saya patah balik ke sini. So RRR ni dia lah bermula dengan 1:1 pun boleh. Kita okey, aku TP ataupun boleh.
ataupun 1:2. Ada orang guna terbalik, 2 stop loss 1 TP pun boleh. Tapi kita tengok result tu berapa, 1:3 ataupun seterusnya lah. Okay. So dalam konteks ni, apa benda yang you boleh buat ialah, you kena jelas ialah berapa you punya dipanggil risk management tu. Risk management ialah risk risiko you per trade lah. Risk management bermaksud ialah you punya risk tolerance you. Jadi maksudnya sekarang ni, kalau you ada 1000 USD, okay, kalau kita ambil risiko kita, risk management kita, risk tolerance kita ialah 10%, berapa kita akan guna untuk setiap kali kena kerugian, kita sanggup stop loss, berapa banyak? 10% daripada 100,000 USD. 100 lah. 100 lah kan, 100 USD. Jadi bermaksud, kalau kita masukkan kita punya trading ke sini, kan, kita akan loss, kata ialah kalau kita kena SS 100, kena SS 50 pip, kita akan hilang 100 USD. Kalau kita TP 100 pip, kita akan dapat 200 USD. Betul tak? Sebab 2 kali ganda kan? Okay, mungkin benda ni dia kompleks sikit, dia detail sikit, tapi saya cuba ringkaskan kat sini lah. Okay, jadi bila kita tengok kat sini, apa berlaku ialah, apa yang berlaku pada kita ialah, kita sekarang ni dalam keadaan nak tahu risk reward ratio. Sebab tu kita kena ada sistem yang complete, backtested, kan, backtest. Dia mesti complete backtest. Sebabnya kita nak tahu win-loss ratio punya strategi. Ratio strategi. Win-loss ratio. Win-loss ratio ni satu hal pula, kan. Saya tak boleh nak sambung lagi lepas tu sebab dia akan bawa kepada topik yang lain. Tapi idea lah you dah faham yang benda ni wujud dulu. Kan, you faham benda ni wujud. Satu lah kita faham konsep formula ketahanan. Ini direct straightforward. Satu ialah benda ni wujud pada you ialah sekarang ni ialah you jelas di mana SLTP berdasarkan risk reward dan juga apa yang sepatutnya lah yang kita guna dalam trading kita. Jadi benda ni adalah saya berpendapat adalah benda yang sangat penting kan untuk kita tengok dari segi kefahaman kita kan macam mana kita nak guna satu persatu lah. Jadi jelaskan ni risk reward ratio kan, jelas mana SLTP. Mungkin saya tak boleh nak bagi you secara ni sebab kita kena ada satu proses lagi nak mengira backtest ratio, tapi idea sekarang ni kita boleh gunakan risk reward ratio secara asasnya menggunakan formula ketahanan. Jadi kalau saya banyak trading yang secara ikut ni formula ketahanan. Yang ni saya guna khusus untuk group account yang besar lah. Sebab saya sangat tight dengan saya punya risk saya dan saya sangat tight saya punya. Jadi saya rela berterusan lah perjalanan dia. Maksudnya kalau banyak kena stop loss pun tak apa. Tapi saya tahu saya punya win-loss ratio saya sangat tinggi. So itu kena lebih pada technical pengurusan lah. Okay. So hopefully boleh bantu sikit sebanyak. So apa yang you dapat daripada sini Syukri sikit sebanyak? Mungkin tak boleh nak detail untuk bab nombor 2 ni, tapi apa yang you boleh dapat sikit sebanyak dekat sini? Dapat saya lah setakat ni belum ada yang saya tengok terangkan macam coach lah. Dan coach terangkan macam ni, yang ada pun saya tengok dekat internet mungkin dalam bahasa Inggeris lah. Baru ni first time saya BC dengan coach, dapat dengar daripada mulut coach sendiri terus terangkan tanpa tengok apa-apa. Benda tu macam keluar memang bagi saya rasa beruntunglah hari ni dapat Zoom dengan coach kan. Ya, insyaAllah. Sebelum ni saya ada follow group Signal lah dan hampir MC lah. Lepas tu saya ada, sebenarnya sebelum tu saya ada belajar dengan Bibi Masri ni dengan ada murid coach lah. Dia ada ajar kan, tapi saya tak guna pun. Jadi bila saya PMC tu setengah RM1 26 saya guna Bibi Masri tu, dapatlah grow balik sampai ke $30. Oh, jadi banyak juga tu. Daripada situ, tapi saya guna 0.01 je coach. Daripada situ baru saya nampak maknanya dalam forex ni kita tak boleh malas nak buat mapping. Malas nak mapping, kita follow signal orang. Tapi bila follow signal orang, satu entry tu sampai dia 3 berapa layer, satu time satu pair. Kadang-kadang kalau loss banyaklah dekat situ walaupun lot dia 0.01 kan coach. Ya. Sebab kita ikut dan kita tak tahu sebenarnya sistem tu macam mana dia gunakan sebenarnya. Sebab cara pengiraan dia punya risk reward ratio, ketahanan dia, kita tak pasti apa formula yang digunakan kan. Mungkin ada orang yang follow tu profit kan, ada orang yang follow tu kan. Untuk saya kebetulan PKP ni cuti, saya ambil masa untuk dengar video-video coach lah.
FIWC, dan yang webinar OTA FX ni pun saya dah dengar sampai habis 2 kali saya ulang. Dan insyaAllah saya akan follow coach dalam BB Masri lagi lah. Baik. Okey. Alright, terima kasih banyak Syukri. Dan saya memang galakkan you sentiasa, sebab saya nak buat sesi ni boleh kata kerap lah kan. Sebab saya rasa benda ni mudah pasal kita boleh communicate dan saya boleh share dan orang boleh learn satu masa. Dan terima kasih semua untuk hari ni. Terima kasih Syukri, terima kasih Razin untuk hari ni. Amirul, terima kasih. Okey, terima kasih semua dan jumpa lagi untuk akan datang. Sesi kita maksimum ialah 1 jam saja dan kita akan jumpa akan datang. Alright, terima kasih Razin. Okey, bye. Okey, terima kasih coach. Hai, saya Jero Azrul. Saya nak anda klik subscribe dan klik notification untuk dapatkan video dan update terbaru daripada Road to FTT.